Dan inilah yang disebut dalam sejarah oleh seorang saleh dan sufi. Dia belajar dengan apa dia? Pak saudara dia. Pak saudara dia Muhammad ibn Siwar berkata, aku nak ajar ke kau, kau wiridlah 3 kalimah ni. Allahu syahidi, Allahu mani, Allahu nazirun ilayya. Dia katalah 3 kali pagi, 3 kali petang. Dia kata, Allahu syahidi, Allah penyaksi. Allahu mai, Allah bersama. Bersama di sini bukan mana tepek kita tu ma'iyatul ihatah, ilmu dan sebagainya. Nusrah itu tafsiran ulama. Allah tengok pada aku. 3 kalimah. Nazirun. Dia pun duk ingat macam tuan-tuan tahu. Kemudian bapaknya kata, bapak saudaranya ajar lagi, kata baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Bacaan di sini bukan maknanya wirid untuk pahala, tak ada macam tu. Tapi dalam bab nak beri ingatan hati tentang Allah Rabb al-Alamin, sentiasa diingat dalam ufuk minda, dalam hati. Tuan-tuan tahu, selepas beberapa ketika dia rasa hafazannya baik, dia rasa sembahyangnya khusyuk, dia rasa ibadatnya lagi jauh, sebab sentiasa dipasak dalam kepala Allah bersama kita, Allah tengok kita, Allah saksi kepada kita. Akhir sekali saya nak cerita, dia ni tua dah. Budak yang kecil Tok Guru ni jadi tua dah. Satu kisah, dia pergi ke bandar, ke Pekan. Bila sampai di Pekan, dia tengok orang bergelimpangan pakai lari, huru-hara, bertemperiang lagi. Lalu dia tanya, apa pasal jadi macam ni? Orang bagi tahu ada orang mengamuk. Cerita orang mengamuk ni sejak zaman dulu dah, bukan sekarang. Ada orang mengamuk. Bila dengar ada orang mengamuk, dia kata mana? Tengok orang keliling jauh. Dan orang ini seorang pemuda meletakkan mata pisau pada leher seorang kanak-kanak perempuan. Kamu rapat, aku bunuh dia, aku sembelih dia. Semua takut. Fikir nak buat macam mana takut. Tiba-tiba bila tahu hakikat ini, maka sufi yang tua ini dengan tongkatnya terhegeh-hegeh pergi berjalan kepada orang yang hampir gila separah ini, mengamuk. Pergi. Orang kata, pakcik mu jangan pergi. Nak berlari tak boleh, gauknya, uzurnya macam mana ni, kau tak boleh pergi. Dia pergi sehingga dia berada depan muka orang yang sedang ngomong. Orang tengok jauh je. Kemudian tiba-tiba orang mengamuk ni jatuh mata pisau dan rebah. Bila rebah, ramallah jadi hero, berlari geram tu. Kemudian tambah ikat dan orang tu selamat. Manusia tak tahu apa orang tua ni baca serapah. Akhir sekali orang tanya kepada orang yang mengamuk tu dalam keadaan ikat. Sudah kena ikat, dia sedar. Kenapa kau ni jadi lemah, lolai, lesu, paralyzed masa tu? Dia kata, orang tu cakap ke aku, Allahu nazirun ilaika, Allah tengokmu. Rupanya kita jadi jahat ni sebab kita terlupa Tuhan tengok kita. Allahu nazirun ilaika. Dia pun terkejut. Allah tengok Tuhan, Maha ni hebat. Jadi bila Nabi kata innallaha ma'ana, ada makna. Di situlah besarnya ma'iyatullah. Ma'iyatullah, Allah bagi kebersamaan Allah. Di situ membawa kepada kefahaman kita betapa kita kena letak Allah dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Kita ada zikir Allah. Kita selalu sebut zikir. Sebaik-baik zikir, salah satunya di samping la ilaha illallah, kita juga zikir dengan kita belajar majlis ilmu. Majlis ilmu ni dipanggil majlis zikir, akan memberi satu kefahaman yang cukup baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selepas tenang, dia pilih jalan.
dia berjalan sehingga apabila dalam perjalanan Abu Bakar sekali ke depan sekali ke belakang, nampak resah. Nabi tanya, kenapa? Aku bimbang musuh datang ke belakang, rela aku ke belakang, kalau kena panah atas aku dulu. Kadang-kadang aku rasa ke depan. Ini dia, orang lain tak. Aku rasa musuh ada belakang, aku pergi ke depan. Musuh ada depan, aku jadi lain. Ini cinta Rasulullah. Abu Bakar cinta kepada Rasulullah. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah sekali-kali tak boleh terima bila orang kata Abu Bakar ni tak apa nak betul, Sayyidina Ali saja yang betul. Bagi kita semua betul. Semua kita kasih, semua menunjukkan sahabat tak akan, semua tak akan sepakat dalam nak menghina Rasulullah, tak tuan-tuan. Semua nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh kepada Rasulullah. Baik. Kemudian sifat yang nak diajar ialah sifat tenang. Nabi tenang, musuh ada, Suraqah bin Malik al-Jushum ada, tapi Nabi tenang sebab Nabi dengan Allah. Dia berjalan, rohnya sentiasa dengan Tuhan. Yang ini nak dipupuk. Kita naik kereta, jangan dengar nyanyi. Apa yang kita ingat? Allah Rabbul Alamin. Sebab itu orang naik kereta 5 orang, 5-5 tu tak sama pahala. Ada orang ni duk kaya, ada orang ni duk suka dengan nyanyi, tapi ada orang ni sentiasa duk zikrullah, duk ingat ke Allah, maka mereka jauh meninggalkan rakan-rakan walaupun dalam satu kereta. Beza tuan-tuan. Jadi ingat ke Allah cukup penting. Dengan cara itulah akan menambahkan kepada kita ketenangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di rumah Ummu Ma'bad. Macam mana berlaku mukjizat yang luar biasa. Ummu Ma'bad bila tengok Nabi, tengok dia perah susu kambing jadi banyak, cukup kenyang. Bila balik saja suami dia cerita, aku tak pernah tengok orang yang paling hebat, rupanya, tenangnya, waraknya, ialah dia Rasulullah. Jadi sifat macam itu sepatutnya inilah sifat ahli tasawuf, warak. Sifat ahli tasawuf, kum warian takun abadan nas. Kamu jadilah orang yang warak, kamu akan jadi orang yang paling kuat beribadah. Jadi warak ni apa makna? Bukan tunduk saja, sepak batu. Warak sebenarnya ialah al-kaffu anil maharim. Dia selamat daripada perkara yang haram. Dia tak buat yang haram, dia akan berhenti di atas hudud yang sebenar. Yang haram dia tak akan buat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba. Bila sampai di Quba, ringkasnya Nabi bina masjid. Soalan tuan-tuan, kenapa Nabi bina masjid? Tak cukup di Madinah, di Mekah, belum sampai ke Madinah, satu masjid dibina. Sampai di Madinah, satu lagi masjid dibina. Quba satu, di Madinah satu. Kenapa masjid? Kerana sama ada orang perseorangan, sama ada keluarga, sama ada negara, masjid mesti nombor satu. Pemimpin utama negara, dia letak masjid nombor satu. Rakyat jelata, masjid nombor satu. Pekerja, masjid nombor satu. Kalau letak masjid nombor satu, dia beza. Sebab itu kalau engineer yang hebat, jurutera yang hebat, perancang bandar yang hebat, masjid kena center dia tu. Yang lain berkiblatkan masjid, semua datang ke masjid. Ini penting. Jadi rupa-rupanya umat Islam tak boleh tinggal masjid. Kenapa? Kerana masjid ni dia memberi satu kekuatan yang hebat. Tuan-tuan datang ke Pondok Rasah, masjid lah ni, masjid surau, maksud saya tempat ibadah. Masjid ni kita membawa kepada satu macam nostalgia. Ingat zaman-zaman arwah-arwah tutup guru sebelum ni. Ingat zaman arwah-arwah depan pada kita, rakan-rakan kita yang sama join dalam masjid. Kita akan rasa terkesima. Kita rasa Allah, indahnya masjid.
Kami pergi, kita tengok Tok Guru duduk dalam masjid, sama-sama dalam masjid. Dia lain. Artinya satu konsep tamadun baru yang dibina oleh Rasulullah berbeza dengan 3-4 tamadun yang menjadi contoh dulu. Rom, Parsi, Mesir tua kuno Firaun, Ethiopia, Habsyah, semua tamadun yang usianya 1000 tahun. Tapi tamadun adalah tamadun fizikal. Tamadun yang kosong hubungan dengan Tuhan. Tapi Nabi datang dalam bentuk tamadun yang hubungan nombor satu dengan Tuhan. Sebab itu, di sinilah yang akan jadi kuat balik kita kalau kita perkasakan masjid. Kita nak memasjidkan masyarakat, kita nak memasyarakatkan masjid. Kita nak masjid ni akan tersohor, naik. Orang ni pergi ke masjid, orang ni pergi ke masjid, datang ke masjid. InsyaAllah itulah kekuatan umat. Israel, tuan-tuan, dia sengaja cari pasal. Dia bantai umat Islam di Gaza. Saya ingat 4-5 tahun dulu, awal Muharram. Hari ini juga awal Muharram. Seolah-olah satu retorik, seolah-olah satu ujian kepada umat. Munduk sambut awal Muharram, munduk tekad azam, ambil kau nak macam mana. Tapi Alhamdulillah, saya tidak lihat pemimpin yang hebat macam mana Mesir tiba-tiba Mursi buat satu kenyataan, satu deklarasi yang cukup hebat, tarik pasukan dutanya dan beri satu ancaman yang cukup tegas. Cara macam itulah akan beri satu, tengok izzah mulianya umat Islam. Tengok tuan-tuan. Jadi di situ kita nampak umat Islam perlu perkasakan masjid. Nabi bina masjid. Sebab dalam masjid ni tuan-tuan, orang boleh datang masjid ni dan tenang dalam masjid, orang tu orang baik. Orang tak baik, dia tak boleh datang masjid. Dia rela lalu ke masjid 10 kali pun, nak pergi Jaya School, Tesco, tak apa. Masjid no way. Dia tak nampak. Tapi masjid ni pertama sekali dia ada iman. Sebab itu Nabi kata, "Iza ra'aitumur rajula yahtadu ilal masjidi fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu tengok seorang lelaki itu beradab, adab ni maknanya kerap kali datang ke masjid, mensaksilah dia ni ada iman. Orang yang datang masjid bukan orang munafik, orang beriman. Jadi bila iman dah subuh, maknanya iman tu membawa amanah, membawa keamanan, jadi baik. Jadi kita kena mari balik ke masjid. Jadi tasawuf dia datang ke masjid. Kita tengok mereka duduk saf pertama, mereka pergi awal masjid, kita akan rasa seronok. Sebab itulah masjid perlu. Ini penting tuan-tuan. Masjid pun kita tengok masjid lama macam-macam ini, mungkin 30 tahun ataupun lebih daripada itu. Kita akan tengok kesan Tok Guru ni duduk semayang situ, ulama ni duduk semayang situ. So itu masjid Nabi, kita rasa kalau kat depan tu kita Allah rasa lain macam. Sebab berapa ribu dah kepala duduk sujud di situ. Berapa banyak dah air mata ditumpahkan. Berapa banyak saf-saf menghadap Tuhan Rabb al-Alamin setiap waktu. Jadi di situ penting masjid. Baik, kemudian tuan-tuan, Nabi SAW dia datang. Bila dia datang, di sini kita tengok manusia luar biasa. Tuan-tuan, kalaulah orang kata, mari tuan, duduk sini sekejap, saya nak bagi kat awak sebutir Malaysia ni, awak ambil lah, apa awak nak buat? Kita kata saya tak boleh, saya kerja, saya jaga tandas je kat surah tu, setakat tu. Kita tak tahu apa nak buat. Dan Nabi ni dia tak ada orang yang ajar dia. Yang ajar dia, Iqra wa rabbukal akram. Tak terfikir dek manusia macam mana Nabi boleh gagaskan satu perlembagaan. Perlembagaan ni orang tak fikir tuan-tuan. Orang tak fikir, tapi Nabi fikir perlembagaan. Sebab di situ menunjukkan keahlian. Perlembagaan Mitsaqu Madinah
adalah yang teradil di muka bumi dan tertua tercatat yang tak pernah wujud lagi sebelum pada itu, dan itulah piagam yang pertama. Tengok, awal-awal lagi nak asas negara, undang-undang tubuh negara, batang tubuh negara, misal hebat. Dan di situ dia ada sifat keadilan. Orang Yahudi ada, orang Kristian sebahagian ada, orang tanpa agama ada, Ansar ada, Muhajirin ada, kabilah-kabilah ada, semuanya tunduk kepada misak Madinah. Apa dia intipati besarnya? Mahmakhtalaftum famaradtukum ila Allah wa ila Rasul. Bila kamu berkhilaf, kepada Allah dan Rasul. Tengok senang. Ada apa? Rujuk Allah dan Rasul. Rujuk Allah yakni kitab Allah, rujuk Rasulullah dan sunnah Rasulullah SAW. Luar biasa. Dan kalau kita kaji satu persatu, kita nampak rahmatnya Islam. Baik, Nabi juga bila dia datang kota Madinah, kita tengok antara yang dia buat ialah bila dia nak masuk kota Madinah, dia masuk dalam keadaan watak yang sebenarnya. Sebab sekarang ni tuan-tuan, watak banyak orang berlakon. Kalau tuan-tuan tengok cerita dalam TV tu, Allah, salihah sungguhnya, layak jadi bini. Tengok-tengok dalam gambar lain pula, ya Allah. Sebab berlakon. Jadi Nabi watak sebenarnya dipamerkan. Kita ni payah sangat nak berlakon, tak payah berlakon. Kalau berlakon kan depan kamera, tengok. Jadi Nabi ni bila dia datang, itulah watak asal yang saya nak sebutnya. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, duduk sebelah. Aku nak pergi rapatkan Nabi, nak pergi tengok. Akhirnya dekat dengan Rasulullah. Dia tengok, dia tahu ilmu tuan-tuan. Dia tahu ilmu Ahlul Kitab, dia tahu Taurat, dia tahu Injil. Dia tengok apa dia buat kenyataan. Kenyataan ini memberi cabaran kepada kita. Dia kata, araftu annahu laisa biwajhin kazib. Aku tahu muka ni bukan muka temberang, muka penipu, muka pelawak, muka pendusta. Muka ni muka benar. Tuan-tuan faham tak mana muka benar? Maknanya tuan-tuan, dari segi kesufian ada 3 tapih. Tapih yang pertama, hak paling bawah sekali, cakap benar. Orang ni cakap benar, baru cakap benar. Itu lapisan pertama. Layer pertama, macam air 3 layer kita minum. Lapisan kedua, perbuatan benar. Macam mana beza bercakap benar dengan perbuatan benar? Syekh, kita datang pukul 8 malam ni ya. Dia datang pukul 8 1 minit. Tak benar dah. Allah Ustaz kira sampai tahap tu rinci. Betul. 8 1 minit tak sama janji kamu pukul 8. Jadi nak perbuatan benar tu payah. Jadi di situ kita kena longgarkan sikit kan. Sama ada kita sangkut kalimah insya-Allah atau kita kata lebih kurang pukul 8. Biasa lebih sama, tapi tak apalah. Nak maknanya perbuatan benar tu payah kan? Payah daripada bercakap. Bercakap kita boleh buat statement, perbuatan tu payah. Macam kita lah dengan isteri kita, saya sayang kat awak, saya cinta kat awak, saya sayang kat awak. SMM main orang lain pula, I love you banyak. Ingat aku lalu depan tu kan main. Tu tengok. Itu dia. Lebih payah lagi yang ketiga, sehingga telah disifatkan, disebatikan pada dia. Inilah yang dipanggil muka. Siapa nampak muka dia ni, jenis muka bukan muka bohong, tapi muka benar. Bila muka benar, maknanya cakap dah benar, perbuatan dah benar, siapa sifat betul benar. Saya contohlah contoh. Bila kita sebut seorang tok guru, apa kita kata? Mesti orang baik. Ada juga hak tak baik tu, tapi kepala tu kita akan tunjuk, ni orang baik. Kalau kita kata
seorang pelakon porno, orang pun nampak saja, macam mana ni, berat saja. Orang nak kata dia ni soleh, solihah, apa-apa orang nak panggil tu. Jadi orang tahu dah macam tu, sebab dia telah terikat dan tersebati. Sebab itu sifat ini penting. Bila sampai kepada ini yang penting, ini yang Nabi ajar. Ini sahabat, bila nama dia sahabat, dia hebat. Bila sebut sahabat, mengikut riwayat Farqah, bila dengar nama sahabat untuk ambil Farqah, Allah, hebatnya sahabat. Itu bukan hak nombor satu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, biasa. Tapi bila zaman tabi'in bila sebut sahabat, menggemang bila orang, hebat. Ini yang kita nak, yang kita nak. Jadi benar ni perlu balik. Ini asas, ini asas. Sebab itu Siddiq diletak selepas Nabi. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan an-nabiyyin was-siddiqin. Kedudukan, kata mati syahid hebat, tapi mati syahid selepas itu wasyuhada. Jadi di sini gambaran Siddiq ini penting. Jadi orang Islam, orang yang benar sungguh, terutamanya dengan Allah. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahba. Kita nak benar, cakap benar, hati kita benar. Aku ibadat ni kerana Allah, ya Allah, jangan kerana lain. Jadi nak benar ni kena mujahadah. Kita tengok orang-orang yang saleh macam mana dia benar. Jadi Nabi ni watak dia watak benar. Nak kata bohong, orang tak diterima. Tak boleh, mesti orang benar. Itulah Rasulullah SAW. Baik, kita tengok bila Nabi bercakap, dia masuk kota Madinah, apa yang dia bercakap? Dia kata ayyuhan nas, hai manusia. Dia dah kata ayyuhan muslimun, tapi sengaja dia guna ayyuhan nas. Sebab pada masa itu rakyat, dia atas nama ketua negara, dia atas nama sebagai khalifah, sebagai pemimpin utama pada masa itu. Ayyuhan nas, orang kafir baik, orang Islam baik, semua tu rakyat dia. Abshus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kamu kena buat, tebarkan salam, beri makan ke orang. Begitu juga kamu hendaklah sambung silaturahim. Kamu bangun waktu malam sembahyang saat manusia sedang tidur, kamu dapat masuk syurga Allah dengan sejahtera. Ucapan apa dia? Tuan-tuan, gaji tengok tak ucapan mana-mana pemimpin atas muka bumi. Baru ni Barack Obama menang pula. Macam mana ucapan? Kita banyak lagi agenda nak buat ni. Okey, kita tengok mana-mana pemimpin, dia akan sebut agenda besar-besar. Bagus tak? Kita kata ini akan besar tu. Tapi Nabi datang dalam bentuk yang amat simple, nak bagi tahu semua boleh buat. Itu satu. Mula-mula dia datang, dia suruh tebarkan salam. Apa makna? Bila tebarkan salam, nak marah tak boleh. Orang nak marah kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam, kita jawab. Lepas tu baru nak marah, ni mari. Tengok, sebab salam tu doa sejahtera. Jadinya hati manusia jadi baik. Salam, nombor satu salam. Aku doa selamat. Orang doa kita selamat, takkan kita nak marah pula dia? Selamat juga. Bila masing-masing selamat, kan cantik. Barat, dia ajar waktu yang diselamatkan. Selamat pagi, pagi tu selamat. Kita tak selamat. Selamat petang, malam, good morning, good evening. Kau tak good, waktu je good. Islam ajar atas muka mung selamat. Assalamualaikum, bukan alal masa, alal sabah, tak, alaikum. Tengok beza. Nombor satu sekali, bila ini Nabi ajar. Jadi orang duk doa kita duk doa ke orang. Ada ke mulut-mulut masa? Bila ini berlaku, okey. Cerita panjang saya ringkas. Nabi pergi ke perkampungan Ansar.
Wanita Ansar ada dalam rumah, Nabi beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab. Nabi angkat lagi suara kuat kali kedua, tak jawab. Nabi angkat kali ketiga, semua jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi jawab, kau dengar tak salam aku? Dengar. Kenapa kau tak jawab kali pertama, kali kedua, kali ketiga baru jawab? Katanya, ya Rasulullah, salam kamu merupakan doa. Kami mahu kamu mengulangi doa kamu kepada kami supaya kami mendapat berkat dan juga zuriat kami. Nabi kata sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Okay? Jadi salam ni selesai masalah. Satu. Yang kedua, bukan sekadar salam, Nabi suruh bagi makan. Kenapa rahsia bagi makan? Orang tuan-tuan, dia nak marah kat kita jamu dia makan, hilang marah dah. Jamu masih agak umur, senyap, hilang. Jadi petuanya jamu makan. Jamu makan. Cara Islam, dia tarik musuh-musuh Islam, jamu makan. Jadi jamu makan ni akan jinakkan hati. Nabi awal-awal lagi bila datang, jamu makan. Kenapa? Sebab Nabi akan tahu. Nabi boleh baca bila berlaku imigran muhajirin ramai, maka pada masa itu dia datang, dia tak ada peluang kerja. Macam mana dia nak survival hidup dia? Jadi bila kawan ni batu, pada masa itu tak timbul niat nak curi, nak merokok, nak menyamu, nak waktu mana, cukup makan. Tuan-tuan, sebab makan ni kalau tak selesai, jangan fikir masalah. Kita nak mari ke orang asli komputer, dah ayuh. Mari laptop, mari apa ni, iPad 4, iPad, dah ayuh. WhatsApp, dah ayuh. Nak berasak, rumah dia nak berasak, dah ayuh. Mari lembu ajak makan, mari kubau ajak makan. Dia suka sangat. Isunya makan, isunya makan. Krisis di Syria, yang lari ke Jordan mengikut duta Malaysia di Jordan. Bulan 11 ke 12 ini pertambahan akan membawa kepada 1.2 juta. Macam mana nak makan? Perlu ada makan. Macam mana tuan-tuan? 2 hari lepas di Jordan mengamuk sebab harga minyak naik. Habis. Macam mana nak selesai? Jadi di sini kena fikir-fikirlah. Bab makan ni memang penting. Kita tengok orang gelandangan macam mana. Tuan-tuan kaji temu orang gelandangan. Orang gelandangan bukan nak fikir masalah apa, nak makan. Saya hadir berapa kali, saya siap. Kita jenis makan kau sikit, takut gaul lah, gaul diri lah, lemah jatuh. Orang gelandangan tuan-tuan, masa beratur makan tu, saya ingat kita 4 orang ni seorang, tinggi nasi, tinggi. La ilaha illallah. Lepas tu kita tambah pula. Iyalah, 2 hari setengah nak makan. Seolah-olah macam tu. Maknanya payah. Tapi kita alhamdulillah, Allah bagi hijab. Baik. Yang ketiga, sambung silaturahmi. Ini payah. Kenapa macam ni berlaku? Nabi tahu orang Arab ni paling banyak tekih. Jadi awal-awal lagi sambung silaturahmi. Ini suka-suka. Nak sambung, iyalah saya boleh sambung, dia pergi putus pula ustaz. Ya juga. Tapi masalahnya kita kena sambung. Sambung silaturahim kita sepatutnya macam tu lah. Memang susah. Tuan-tuan, pernah satu ketika Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, anak kepada Sayyidina Ali. Dia ada adik. Adik dia nama Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ni maknanya mak dia bukan Fatimah. Sayyidina Ali lepas matinya wafat Fatimah, dia kahwin dengan salah seorangnya mak Muhammad Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah ni Tuhan bagi dia gabung semua. Sayyidina Hasan Hussein ni biasanya nak banding Muhammad. Jadi orang pun tengok, kalau Sayyidina Ali kalau suruh banyak suruh Hasan, suruh Hanafiyah, jangan suruh Hasan Hussein. Lalu bila dah besar ni orang tanya, Hanafiyah, Muhammad, kenapa bapak selalu dulu dia tak suruh kepada abang-abangmu 2 orang tu Hasan Hussein?
Dia kata, ayah aku meletakkan abang aku ni macam mata dia, mata kanan, mata kiri. Aku pula macam tangan dia. Jadi gunanya hak orang guna tangan, mata dia untuk tengok dia. Tengok. Dia hiburkan hati dia. Baik. Rekah cerita, satu ketika Hasan ni geram ke adik dia. Geram sungguh. Allah, aku tak kira dah geram sangat. Bila Muhammad Hanafiah datang nak jawab salam, baca dia salam, geram. Astagfirullah. Hari pertama okey, hari kedua okey, masuk hari ketiga, Muhammad Al-Hanafiah pergi ke abang dia, duduk. Abang, saya nak cakap dengan abang begini, kalau nak banding mak saya dengan mak abang, air kaki mak abang tak sama dengan mak saya. Sebab ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nak bagi tahu, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dua bergaduh, wa khairuhum allazi yabda bisalam. Saya tak mahu saya jadi orang yang lebih baik daripada apa. Biar apa beri salam kat saya. Kawan ni bila dengar menangis, lalu peluk adik dia dan berkata, maafkan saya dan sebagainya. Tuan-tuan, nak gambarkan itu penting. Yang keempat, bangun malam dan solat malam. Bangun malam. Nabi mula-mula datang suruh sembahyang malam. Pelik kan? Ucapan sulung suruh sembahyang malam. Mari-mari cakap sembahyang malam. Kenapa tuan-tuan? Di sinilah kita tengok hablum minallah, hablum minannas. Baik. Dalam kehidupan ni 3 hablum minannas. Beri salam, beri makan, sambung silaturahmi. Hablum minallah 1. Kerana kita interaksi dengan manusia ramai, banyak. Jadi bila kukuh yang ni capur dengan horizontal, menegak pun kuat, melentang pun kuat, pada masa itu dia akan jadi kuat. Ini umat. Bila umat macam ini, maka umat macam ini tak akan dikalah oleh musuh. Sebab apa? Musuh nak datang ke mana? Nak datang kau nak pecah, tak boleh. Nak datang betul nak risuah, tak boleh. Nak datang nak bertunggu, tak boleh. Nak datang apa? Sebab kepercayaan pada Tuhan kuat. Orang tasawuf nanti Tuhan okey, manusia pun okey. Bukan Tuhan okey, manusia keo, masalah. Jadi dua-dua ni penting. Dan inilah yang patut disuburkan dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi bila dia datang kota Madinah, kita tengok hebatnya Nabi. Dia bukan semata-mata boleh bina benda, boleh bina fizikal, tapi yang lebih hebat dia boleh bina orang. Yang ni paling payah. Orang kata nak bela seekor lembu atau sekandang lembu lebih mudah daripada nak didik seorang. Nak didik orang payah. Tuan-tuan, kita nak didik orang, macam mana nak suruh orang lembut hati? Kita sendiri pun tak boleh lembut hati. Kita suruh anak kita baca, anak kita tengok, kita tengok-tengok TV. Macam mana? Isteri kita minat Master Chef, dia masak dah tengok. Minta maaf, dah tengok Master Chef. Masakan ni Itali, sushi, dah bila nak makan, tengok saja je lah. Jadi masalah kadang-kadang kalau sambil-sambil tengok-tengok tu masak lalu buat satu tempat tu mana bawah tu sama hang pecah, biarlah tak ada Papa Jo ke apa ke kritik tak apa, chef tu masak juga. Kita sendiri pula jadi hakim. Okey, sedap tak sebenarnya. Apa maksud saya? Nabi hebatnya dia boleh bina orang. Bina orang yang paling banyak. Antara caranya kesufian, tarikat. Dia nanti orang ni dia pilih. Orang ni muqaddam, orang ni muakhir. Banyak muakhir. Muakhir ni maknanya ke belakang, muqaddam ni ke depan. Jadi orang ni boleh diketuakan.
orang ni boleh ke depan. Dan hebatnya Nabi kenal orang. Dia kenal orang ni boleh letakkan. Sebab itu Khalid dia letak depan. Dia tak letak Khalid ni jadi baca khutbah Jumaat. Khalid ni di medan perang dan menuju syurga Allah dengan cara khidmat perang dia. Muaz bin Jabal, tok guru, a'lamukum bil halal wal haram. Muaz bin Jabal. Hasan bin Sabit terkenal dengan penyair. Ni orang panggil sastrawan. Dia guna sastrawan untuk bela Islam. Ada masing-masing. Antum fi safratin min sughari Islam fala yutayanna min kibir. Kamu berada di pos daripada posisi Islam, jangan musuh datang. Kita ada peranan. Sekurang-kurangnya perkara yang paling remeh-temeh kita boleh buat, insya-Allah. Jadi sebenarnya elemen kesufian dalam hijrah terlalu banyak. Dan akhir sekali kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia tegakkan kota suci Islam ni, kita nampak wawasan Nabi jauh ke depan. Apa dia buat? Dia tukar nama Yasrib kepada Madinatul Munawwarah. Sehingga sekarang makna Madinah tu apa? Bandar. Adakah kita panggil, kalau saya cakap saya nak pergi ke Madinah, oh, sikit salam kat Rasulullah. Tak, saya nak pergi Madinah selembang je. Orang dah cakap macam tu. Jadi sudah dinamakan pattern. Bila sebut Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Madinah? Wawasan Rasulullah bila sebut Madinah, maknanya moden. Sebab manusia suka moden, up to date. Madinah maknanya tamadun, maknanya Nabi nak pergi. Madinah maknanya ada tanggungjawab daripada hutang. Artinya orang duduk situ mesti orang yang ada nilai jati diri, integriti, ada tanggungjawab. Jadi ini orang Islam. Jadi Nabi mula-mula tukar anjakan paradigma manusia. Nama pun dia tukar. Nama pun dia tukar. Yasrib, la tasriba alaikum. Dia tukar kepada Madinatul Munawwarah. Disebut dengan Munawwarah ini daripada zaman Utsmaniyah, yang menggambarkan bahawa kota yang bercahaya, utamanya cahaya nubuwah, cahaya hidayah, cahaya Allah, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya taat, cahaya kepatuhan untuk mencapai martabatillah. Mudah-mudahan sedikit perbincangan kita pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf bahasa yang saya guna mungkin kurang sesuai dan terkasar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.